Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita saudara kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kita kesihatan. Allah masih lagi mengizinkan kita berada di bulan Ramadan. Kita dah berpuasa berhari-hari ini tu saudara. Apa perasaan saudara hari ini, ya? Sejauh manakah uh, kegembiraan ataupun ada kesedihan yang saudara-saudara rasakan sepanjang kita berpuasa di bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan, ya, marilah sama-sama bagi yang ada yang dah rasa zuknya berpuasa ini, teruskan, tingkatkan, lakukan dengan lebih baik. Bagi yang masih lagi belum, masih ada masa lagi saudara. Masih ada masa lagi untuk kita mempertingkatkan, ya, memberikan rasa kekuatan diri kita merasai nikmat berpuasa di bulan Ramadan. Saudara-saudari sidang muslimin, para asatizah, rakan-rakan saya, teman-teman, ibu-ibu dan ayah yang ada di luar sana. Alhamdulillah, ya, kita berada di bulan Ramadan ini, kesempatan sebulan ini saudara, inilah peluang untuk kita sama-sama memberikan sepenuh kesempatan kita. Antara salah satu daripada perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini, perkara yang mudah saya rasa semua kita boleh buat. Ya, semua kita boleh buat, tak ada sesuatu yang kita boleh buat, iaitu pertamanya ialah membaca Al-Quran. Saya tahu dan saya percaya bahawa saudara dan saudari di luar sana sedang, ya, membaca, bertadarus, ya, cuba nak mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran dalam bulan Ramadan. Teruskan. Ya, teruskan ini sebagai satu ibadah yang sangat baik. Kan itulah yang telah dituntut oleh agama kita dan apa yang telah pun diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan Al-Quran. Dalam riwayat menyebutkan bahawa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Ya, sebagai bulan yang dikatakan turun Al-Quran. Bulan yang diberikan suatu kesempatan Al-Quran turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang kita baca hari ini saudara adalah Al-Quran yang sama sahaja sebagaimana yang diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Al-Quran ini diturun bulan Ramadan sebagai bulan penuh keberkatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, ya, ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan turunkan, ya, di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan petunjuk dan juga membezakan di antara huda, petunjuk, dan juga keburukan, wal furqan. Saudara, Al-Quran sebagai kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca pada setiap hari. Paling tidak tuan-tuan, satu kali satu hari. Sebelum tidur, selepas maghrib, ya. Mungkin ada lebih baik, ramai juga di luar sana yang mungkin membaca Al-Quran pada setiap kali lepas solat. Al-Quran yang dibaca itu seumpama sebagai suatu kalimah yang diturunkan, yang diulang-ulang, yang disebut-sebut oleh kita. Kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah al-azim yang besar, yang menyebabkan kita menyebut berulang-ulang kali kata-kata Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Bila dibaca dengan sependaiknya, dibaca dengan kefahamannya, dibaca dengan kalamnya yang baik, dengan lagunya, dengan makhraj yang baik, maka ini suatu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Saudara, sebagai contoh, kalaulah ada insan manusia yang merujuk, membaca syair-syair yang disebut, yang dicipta oleh seseorang, dan ianya dibaca dan diterjemahkan dengan cara yang cukup menarik, sudah tentulah pencipta syair puisi itu akan merasa bangga dan gembira kerana penciptaannya telah dihargai dan dibaca oleh manusia. Rakan, teman dan saudara. Itu manusia, saudara.
Ini Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, yang menurunkan, yang memerintah, yang memberikan panduan kepada kita sebagaimana diungkap dalam Al-Quran, tetapi dibaca oleh hamba-Nya, disebut, diulang dengan nada yang bagus, dengan kata-kata yang hebat, dengan kalam-kalamnya, dengan makhrajnya, dengan tajwidnya yang baik. Sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam, dunia dan diri kita ini merasai kegembiraan di atas hamba-Nya yang menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, saudara, apalah kurang dan ruginya kita kalau kita tidak membaca Al-Quran? Bukannya susah. Al-Quran yang diturunkan itu sebagai satu perintah menjadikan kita manusia yang benar-benar menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak satu hari, satu kelai muka surat kita baca Al-Quran. Apatah lagi di bulan Ramadan, saya percaya bahawa sahabat-sahabat, tuan-tuan, para tetamu saya, para asatizah saya, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang ada di luar sana, sudah tentulah bulan Ramadan ini kita baca lebih banyak. Kerana kita mempunyai matlamat bagi setengah orang nak menghatam Al-Quran dalam satu bulan. Maknanya sekurang-kurangnya, ya, satu hari 2-3 muka, 2-3 helai untuk kita baca. Maka insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh menghatamkan bacaan itu sehingga di akhir bulan Ramadan. Maka sebab itulah saudara-saudara, Al-Quran ini mesti dijadikan sebagai teman dalam kehidupan kita. Ini istilah yang saya gunakan. Saya telah menulis satu buku yang membicarakan tentang Ramadan. Di dalamnya terungkap satu bab yang menyebutkan, yang bertajuk, jadikan Al-Quran sebagai teman. Jadikan Al-Quran sebagai teman, kerana Al-Quran itu sebagai pendinding kita. Al-Quran sebagai ubat. Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita. Maka tidak ada sebab dan alasan langsung bagi kita untuk meletakkan Al-Quran atau meninggal Al-Quran ke belakang daripada kehidupan kita. Kerana di dalam Al-Quran itu ada pelbagai rahsia-rahsia yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah saudara, kita dalam bulan Ramadan ini, salah satu daripada motivasi kita untuk kita menguatkan diri kita dalam perspektif Al-Quran ini ialah untuk kita mencari Lailatul Qadar. Saya percaya bahawa saudara di hadapan saya ini telah pun merancang untuk beribadah, bangun malam dan mencari Lailatul Qadar. Kerana itu suatu kesempatan. Mungkin kita tidak tahu sama ada kita berpeluang ataupun tidak. Tetapi yang lebih penting adalah ibadah kita dalam kesempatan bulan Ramadan itu dengan amal-amal yang kita lakukan sebaik yang mungkin. Seperti Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan pada malam itu, bulan Ramadan itu, Al-Qadar. Maknanya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maknanya malam itu suatu kesempatan yang cukup indah, cukup hebat, yang kita gunakan untuk kita menerima sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah, jadikan Al-Quran sebagai teman kita. Dalam bulan Ramadan, ambil kesempatan bulan yang berganda-ganda pahala ini membaca Al-Quran, memberikan peluang dan kesempatan kita untuk membaca kitab Al-Quran, baca Al-Quran, faham maknanya sedikit sebanyak, dan juga alhamdulillah mengamalkan apa yang telah pun disebut dalam Al-Quran. Itu tanggungjawab kita. Ya, jadi kesempatan bulan Ramadan kita, tuan-tuan, pada hari ini tidak lain dan tidak bukan selain kita berpuasa, selain tak makan tak minum, gunakan peluang kita. Ramai saudara saya ni yang ada bekerja, ada waktu rehat di tengah hari itu, guna kesempatan ini untuk kita membaca Al-Quran. Saya dengar ramai kawan-kawan saya, teman-teman saya di pejabat-pejabat merancang membuat tadarus Al-Quran, tilawatul Quran, di samping membaca, memperbaiki cara bacaan tersebut. Ya, mungkin ada di luar sana yang tak mahir membaca Al-Quran, masih merangkak-rangkak, masih tak boleh nak sebut dengan baik. Di sinilah kesempatan.
motivasi bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk kita memperbaiki bacaan kita. Bagi yang boleh baca Al-Quran, bacalah dengan sebanyak yang mungkin. Bagi yang belum boleh baca dengan baik, gunakan kesempatan kita bulan Ramadan ini untuk memperbaiki tilawatul Quran kita. Jangan malu-malu, saudara. Ya, biar kita malu sekarang, ketika mana kita masih sihat, ketika mana kita masih kuat, ya, untuk kita melaksanakan pembaikan, islah dalam diri kita, memperbaiki cara bacaan Al-Quran kita, daripada kita menyesal besok ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu tidak ada peluang untuk kita memperbaiki. Maka gunalah, ya. Sekarang ini kita masih lagi dalam pertengahan Ramadan, kita masih lagi mempunyai banyak ruang-ruang perbaikan diri kita. Dalam kesempatan kita yang mungkin sedang menanti-nanti saatnya nuzulul Quran, kita gunakan peluang ini untuk kita memberikan kesempatan pada diri kita menjadikan Al-Quran itu sebagai teman, sahabat dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, bagi orang beriman, kita semua, saya, tuan-tuan dan para hadirin sekalian, Al-Quran sebagai suatu syifa. Bukan syifa dari segi fizikal semata-mata, malah syifa, ubat bagi dalaman jiwa kita. Berapa banyak orang yang tidak tenang dalam hidup mereka. Jangan lupa untuk kita sentiasa membaca Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mengingati Allah, membaca kalam Allah, memahami apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran boleh menjadi ubat dalam kehidupan kita. Rasa tak tenang, rasa sesak akal kita, rasa pening kepala, rasa tak jalan nak lepas dan sebagainya, ya. Ambil kesempatan, ambil wudu, ya. Kalau boleh solat sunat dulu. Kalau tak ada sunat apa maknanya ambil Al-Quran, berwudu, ambil Al-Quran, baca. Ini sebagai suatu ruang dan kesempatan untuk kita nak memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Sebab itulah, saudara, bila datang saja Ramadan, alhamdulillah kita berada di pertengahan Ramadan, kita ambil peluang ini untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita, membaca Al-Quran, sekurang-kurangnya satu page satu hari contohnya, setidak-tidaknya, ya. Paling tidak baca satu buku surat, dua buku surat satu hari kalau boleh. Tapi bulan Ramadan ni mungkin saudara ada kesempatan dan juga ruang untuk khatam, mana mungkin baca banyak lagi daripada itu. Alhamdulillah. Maka di sinilah kita harus sama-sama menjadikan diri kita sebagai insan yang benar-benar yakin, ya. Di sinilah ujian kita. Ada orang berkata dekat saya, Ustaz, saya ni susah hati baca Quran, tak tenang-tenang juga. Kita kena lihat balik diri kita. Apakah makanan kita? Apakah perbuatan kita yang mungkin memerlukan sedikit masa untuk kita merasai nikmat ketenangan sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Ya, jadi sebab itulah saudara, saya nak menyeru diri saya nak menyeru sahabat-sahabat di luar sana, rakan-rakan, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada yang mendengar rancangan ini. Mari sama-sama, ya, ambil peluang ini. Saya percaya ramai yang sedang melakukan perkara ini. Ambil peluang ini, pertingkatkan, ya, kualiti pembacaan Al-Quran kita, amalan kita, memahami ayat-ayat Al-Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah-surah yang ada. Mudah-mudahan kita sama-sama akan mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak akan rugi semata-mata kita lapar dan dahaga. Tidak akan rugi semata-mata kita rasa penat dan letih menerima musim dan zaman hari ini dengan kepanasannya. Akhirnya kita tidak dapat manfaat daripada apa yang Allah berikan, terutama dalam Al-Quran. Marilah sama-sama, insya-Allah, sama-sama saya menyeru diri saya, saya menasihati diri saya dan juga sahabat-sahabat kita di luar sana, tuan-tuan, abang-abang, ayah, kakak-kakak yang ada di luar sana. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan pada peluang Ramadan ini, menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan kita. Ya. Mesti masing-masing ada Al-Quran di rumah. Al-Quran punya diri sendiri. Macam kita kata kita ada buku bacaan kita hari-hari, ada kita punya diary dalam hidup kita. Begitu juga Al-Quran mesti ada dalam rumah kita, dalam hidup kita, sebagai tempat di mana kita merujuk, kita membaca, memahami dan menghayati dan mengamalkan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kesempatan ini, tuan, saya nak ucapkan selamat berpuasa. Teruskan berpuasa anda, pertingkatkan,
Ya, yang kurang, yang lemah kita pertingkatkan. Insya-Allah kita sama-sama mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.